sekarang awak form 2. Okay, got it. Okay, so tingkatan 2. Sebab peta topografi. Okay. Okay, so kita akan masuk bab 2 iaitu bab peta topografi. Okay. Bab ini penting untuk awak jawab soalan bahagian B untuk soalan pertama atau soalan kedua. Kalau selalunya dalam geografi dia akan bagi satu peta topografi yang besar, okey, dan banyak simbol. Macam form 1 awak hanya belajar peta yang agak sikit. So untuk form 2 ni cikgu kalau kita bersemuka insya-Allah cikgu akan bagi satu peta yang betul-betul macam peta topografi yang besar. Okey. Okey, so kita pergi kepada peta. Apakah maksud peta topografi? Okey. Okey, cikgu. Okay. So, peta topografi. Okay, apakah ciri-ciri sebuah peta topografi? Okey. Pertama, ciri dia adalah petanya berskala besar dan dilukis menggunakan simbol. So, mana-mana peta dalam peta geografi ni kita ada simbol. Masa form 1 pun awak dah belajar. Okey. Awak dah belajar macam mana kita nak bina peta topografi. Lepas tu kerja khusus pun awak dah belajar tahun lepas. Okey. So, simbol digunakan untuk menggambarkan ciri fizikal dan budaya. So, cikgu harap awak tak lupa lagi fizikal adalah untuk semula jadi. Okay. Semula jadi maksudnya daripada sungai, bukit, kontur adalah semula jadi. Kalau budaya, budaya ni adalah buatan manusia. Buatan manusia macam pokok getah, kelapa sawit, perumahan, jalan raya, itu semua buatan manusia. Okay. Yang ketiga, menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesuatu kawasan. Okay. Kalau selalunya dalam peta, kalau ada kontur, simbol kontur ni macam ni. Okay. Kontur ni adalah untuk kawasan tanah tinggi. Simbol bagi kawasan tanah tinggi lah. Okey. Kalau kawasan tanah pamah, kalau ada sungai ni, sungai pun salah satu bentuk muka bumi iaitu saliran kalau sungai. Okey. Yang keempat, mempunyai garisan grid yang dilukis secara melintang dan menegak. So, wujudnya dua garisan ni adalah untuk awak membaca rujukan grid. Okey, bab seterusnya nanti pelajaran seterusnya nanti cikgu akan ajar awak macam mana kita nak tentukan rujukan grid. Okey. So, seterusnya. Okey, sekejap cikgu padam. Okey. So, ini adalah contoh peta topografi. Okey, gambar rajah peta di bawah adalah peta hilir dalam. So, apa komponen-komponen yang kena ada dalam peta topografi ini? Okey. Yang pertama sekali dalam peta topografi ni kita kena ada tajuk. Okey. Pertama sekali kena ada tajuk. So tajuk dalam peta ini adalah peta hilir dalam. Okey, wajib ada. Yang kedua, kita ada simbol. Simbol ni lah yang akan menentukan untuk awak tahu apa yang terdapat dalam peta topografi ini. Okay. Yang ketiga ada petunjuk. Petunjuk ini awak perlu rujuk setiap kali awak dapat peta.
Okay, kadang-kadang awak tak tahu, okay, apa yang ada dalam garisan bulat-bulatan ni. Okay, bulat-bulatan ni awak kena rujuk pada petunjuk. Okay, petunjuk ni. Okay, kalau awak lihat kat sini adalah kontur ataupun kawasan tanah tinggi. Okay, wajib ada. Yang seterusnya, skala. Okay, skala ni dalam peta topografi saja. Kalau awak lukis peta, tak perlu skala. Okay, yang utama sekali adalah arah mata angin. Kena ada arah mata angin. Kalau macam tahun lepas awak ada buat peta topografi, awak kena ada arah mata angin. Wajib ada. Okay, ini adalah perkara-perkara yang perlu ada dalam peta topografi. Okay, ini untuk pengetahuan awak. Okay. Okay, next. Inilah dikatakan ada dua garisan. Garisan timuran dan garisan utaraan. Okay, so yang ni kadang-kadang awak keliru. Okay, apa itu garisan timuran? Apa itu garisan utaraan? Okay. Kenapa dia katakan garisan timuran kata menegak, tapi kenapa dia lukisannya melintang? Okey, ini fungsi dia. Okey. Okay, kita pergi kejap. Garisan timuran dan garisan utara. Okey, pada peta topografi terdapat garisan menegak dan melintang. Okey, contoh ini ya. Peta di dalam yang cikgu tunjuk pada awak. Okey, ada peta. Garisan-garisan ini dinamakan sebagai garisan grid. Okay. Kita ada garisan timuran, kita ada garisan utaraan. Okey, nanti kita tengok apa itu garisan utaraan, apa itu garisan timuran. Okey. Garisan utaraan ni, okey, ini adalah utara. Kenapa kita panggil dia garisan utaraan? Sebab garisan dia, okey, kita baca secara menegak. Okey, menegak. Okey, kita baca secara menegak iaitu daripada selatan ke utara. Sebab tu kita katakan dia sebagai garisan utara. Kita baca ia secara ke atas. Sebab nombor kecil di sini, nombor besar di bawah. Okey, daripada 15, 16, 17, 18, 19. Okey. Kalau garisan timuran pula kita baca daripada kiri ke kanan. Maksudnya daripada nombor kecil ke kanan nombor besar. Okey. Okey. Okey, next. Kita cek padam. So yang ni clear ya? Okey, yang ni untuk pengetahuan awak saja. Okey. So di sini awak akan keliru sedikit lah. Okey, kenapa dia katakan ini garisan tegak, garisan melintang? Okey. Okey. Garisan timuran ia dilukis secara menegak. Kat sini awak mungkin keliru. Menegak bukan tadi melintang ke? Okey. Garisan timuran ia dilukis secara menegak. Okey, dia lukis secara menegak. Okey. Garisan menunjukkan sesuatu ke arah tempat timur. Tapi dia baca secara timur. Okey, garisan ini dilumurkan dari barat ke timur dan bertambah nilainya. Awak jangan keliru. Garisan dia menegak. Okey, awak kena ingat cara bacaan untuk garisan timuran adalah daripada kiri ke kanan. Okey. Manakala garisan timuran dilukis secara melintang. Okey, iaitu melintang. Tetapi ia dibaca secara daripada bawah ke atas, daripada selatan ke utara. Okey. Timuran, utaraan. Awak kena ingat ni je konsep dia. Dengan garisan melukis secara menegak ke, secara melintang ke, untuk pengetahuan. Tapi cara nak bacaan mesti awak ingat. Timuran daripada kiri ke kanan. Okay, daripada kiri ke kanan. Dan kalau nak baca nombor utaraan daripada bawah ke atas. Okay. Clear? Dengar ke? Faham? Kita lanjut. Faham ke? Kau tak faham tanya. Faham. Okay, okay. Risau awak senyap aja takut tak faham. Okay. Ini baru untuk konsep. Okay, so rujukan grid 4 angka. Kita pergi apa itu rujukan grid 4 angka. Apa itu rujukan grid? Okay, sekejap. Okay. Okay, rujukan grid. Okay. Melalui rujukan grid, okay, sama ada 4 angka ataupun 6 angka, okay, kita dapat menentukan kedudukan sesuatu tempat, okay, atau objek pada peta topografi.
Rujukan grid ialah, okey, nombor 2, rujukan grid ialah satu kaedah untuk mencari kedudukan suatu tempat atau objek pada peta topografi dengan menggunakan garisan grid melintang dan menegak. Garisan melintang disebut sebagai garisan utaraan, manakala garisan menegak disebut sebagai garisan timuran. So, bila awak dah tahu konsep garisan timuran dan konsep garisan utaraan, macam mana kita nak baca dia, okey? Ia mudah untuk awak mengenal pasti rujukan grid bagi setiap tempat ataupun objek yang awak nak tahu. Okey? So, seterusnya, okey. Rujukan grid. Rujukan grid, okey, yang pertama sekali adalah persilangan antara garisan timuran dan garisan utaraan. Okey? Macam mana nak katakan persilangan? Okey? Bila ada saja, contoh awak nak cari, okey, bukit. Okey? Awak cari bukit. Ini simbol bukit. Awak kena cari betul-betul titik persilangan dia. Okey? Okey. So, cara nak buat titik persilangan dia, okey, ini adalah bukit. Mana-mana simbol, okey, iaitu simbol yang paling kecil, kilang ke, rumah ke, tanah tinggi ke, okey, simbol yang kecil awak kena cari persilangan dia dulu, awak kena tandakan dalam simbol. Selalu simbol titik persilangan ni kita gunakan untuk rujukan grid 6 angka. Awak kena cari tengah-tengah, titik tengah-tengah ni. Okey, baru awak akan dapat ini. Okay. Sama juga kalau awak nak kira jarak, awak kena ada macam ni. Awak kena buat titik persilangan. Maksudnya titik tengah simbol. Okey. Yang seterusnya, nombor 2. Okey, nombor 2. Bacaan dibuat dengan menyatakan garisan timuran terlebih dahulu. Maksudnya awak baca timuran iaitu bahagian bawah. Okey, awak baca yang bahagian bawah dulu, nombor bawah. Diikuti dengan nilai garisan utaraan. Baru awak baca yang nombor ke atas. Itu cara membaca rujukan grid. Okey, awak kena baca yang melintang, baru menegak. Okey. So, kat sini, nombor 3. Terdapat 2 kaedah. Okey, ada 2 kaedah untuk menyatakan rujukan grid, iaitu rujukan grid 4 angka. Kita ada rujukan grid 4 angka. Okey, dan kita ada rujukan grid 6 angka. 4 angka ni sangat mudah. Kalau 6 angka ni awak perlu membuat sedikit pengiraan menggunakan pembaris. Okey? So, kita akan pergi yang seterusnya. Okey, kat sini. Inilah perbezaan rujukan grid 4 angka dan juga rujukan grid 6 angka. Ni cikgu nak tunjuk secara umum dulu. Lepas ni baru kita akan pergi satu persatu. Macam mana kita nak kira rujukan grid 6 angka ataupun rujukan grid 4 angka. Sekejap cikgu ambil pen warna biru. Okey. Ada perbezaan antara rujukan grid 4 angka dan juga rujukan grid 6 angka. So, kita pergi yang rujukan grid 4 angka dulu. Jelas tak gambar yang cikgu bagi ni? Jelas. Okay. So, kita pergi rujukan grid 4 angka. Okey, 4 angka. Okay, selalunya kita nak menentukan kedudukan objek tertentu dalam satu kawasan yang luas. Awak ingat, 4 angka kita gunakan untuk kawasan yang luas seperti sekolah, okay, kampung dan sebagainya. Contoh kat sini, kampung, hutan, tanaman, kawasan perlombongan. Okey, selalu kawasan luas. Okey, cara dia adalah, okey, contoh soalan dia. Okey, soalan dia cari rujukan grid bagi sekolah. Okey, rujukan grid bagi sekolah. Ini adalah sekolah. Kita tak tahu sebab tak ada simbol sekolah. Okey, so sekolah ni luas lah maksud dia. Okey, so kalau dia tanya soalan rujukan grid, awak kena tulis RG, rujukan grid. Kalau nombor awak betul dalam soalan tapi tidak ada RG ini, jawapan awak tetap salah walaupun nombor awak tu, jawapan awak tu betul. Okey, simbol kena ada. Okey, so cara nak baca rujukan grid sekolah adalah, okey, 2317 jawapan dia. 2317. Macam mana dapat 2317? Okey, awak kena baca yang timuran dulu iaitu di bawah. So, awak kena ambil nombor 23. Kenapa nombor 23? Kenapa tak ambil nombor 24? Sebab sekolah ini masih
berada di kawasan nombor 23. Okey. Dan selepas itu, lepas awak dapat bacaan timuran, awak baca pula garisan utaraan ini. So, yang awak dapat kena pasir adalah 17. Sebab apa 17 bukan 18? Sebab kawasan sekolah masih berada di kawasan bahagian nombor 17 dan bukan berada di kawasan nombor 18. Okey, faham tak? Faham tak untuk rujukan grid 4 angka? Cikgu, antara nombor-nombor tu kena letak koma ke? Tak payah, tak perlu koma pun. Awak terus tulis je. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, ada soalan lagi? Terus kepada 6 angka. 6 angka lagi. Pening ke awak? Cikgu boleh tak cikgu ulang balik yang 4 angka? Saya tak faham sangat. Okey, boleh. Kejap cikgu padam balik Okey. Kejap. Okey, rujukan grid 4 angka. Okey, dia nak soalan dia cari rujukan grid bagi sekolah. So, dia nak rujukan grid sekolah. Jangan lupa tulis RG. Okey. So, sekolah adalah di sini. Nampak simbol sekolah? Okey. Nampak? Okey, sekolah. Okey. Awak kena baca bahagian rujukan grid bawah ni dulu. Ini bawah ni. Itu garisan timuran dulu. So, garisan timuran kita ada nombor 23, ada nombor 24. Kita kena ambil bacaan nombor 23 sebab sekolah ini berada di bahagian nombor 23. Okey, so kita ambil 23. Bukan 24. Kalau kita nak ambil 24, kalau simbol itu berada di garisan ini. Faham? Oh, faham, Okey. faham. So, garisan utaraan ini kita baca daripada bawah ke atas kan? So, ada nombor 17, ada nombor 18. So, kita kena ambil nombor 17 sebab bacaan kita daripada bawah ke atas. So, kawasan sekolah berada nombor ke atas. So, kawasan sekolah ni dia tak melepasi nombor 18 lagi. So, sebab tu kita ambil nombor 17. Faham? Oh, faham. Okey. Oh, Ada soalan lagi ke? tak ada dah. Okey, dah ada dah. Okey. So, kita boleh pergi pada grade 6 angka. Boleh. Okey, grade 6 angka ni lah yang paling mencabar sedikit lah. Okey, untuk awak. Okey. Kena pakai pen merah je. Merah kejap, cikgu tukar pen. Okey. Rujukan grade 6 angka ini, okey, kita nak tentukan, okey yang ni. Okey, kita nak tentukan objek dia yang lebih kecil. Maksudnya nak lebih tepat. Baru kita dapat kita punya rujukan grade. Okey, contohnya sekolah, balai polis, tempat ibadat dan juga stesen trigonometri. Okey. So, contoh soalan kat sini dia nak rujukkan grid 6 angka bagi Bukit Tinggi. Okey. Kena ingatlah RG. Okey. Rujukan grid. Okey, ini adalah Bukit Tinggi. So, first kali awak kena tahulah, okey, rujukan grid 4 angka bagi Bukit Tinggi ialah, cuba teka, rujukan grid 4 angka bagi Bukit Tinggi apa? RG 2118. Okey, Ha, betul. RG 21 18. 18. Okey. Ini baru rujukan grid 4 angka. So, nampak tak apa yang cikgu gariskan ni? Ini adalah kawasan kosong untuk kita tentukan 6 angka pula. Okey. So, bila awak datang Bukit Tinggi yang cikgu bulatkan ni, sekejap cikgu padam balik. So, yang pertama sekali, okey. Bahagian bawah ni, okey, bahagian timuran, daripada nombor 21 sampai nombor 22, awak kena gunakan pembaris untuk awak bahagikan kepada 10 bahagian. Okey, kejap lagi cikgu akan terangkan satu-satu. Ini secara ni lah, okey. Awak kena bagi kepada 10 bahagian di bawah dan garisan utaraan pun awak kena bagi kepada 10 bahagian. Okey. Tak apa, jangan risau. Yang ini secara umum bawah ni ada lagi pengiraan dia. Okey, nak lagi jelas gambar dia. Okey. Bila awak dah bahagikan kepada 10 bahagian, okey, awak dah bahagikan kepada 10 bahagian ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awak gunakan pembaris. Okey, kalau kita bersemuka, cikgu akan ajar awak satu-satu lah. Tapi sebab kita online ni, masalah sikit lah, awak kena faham sikit lah. Okey. So, pertama sekali awak kena ada, macam cikgu cakap tadi, okey, simbol Bukit Tinggi ni, okey,
So first kali awak kena cari titik persilangan dia. So first kali awak kena cari betul-betul tengah dia. Okey, ni tengah. Okey, antara sini dengan sini pun awak kena cari tengah. So ini ada tengah dia. Contohlah ni tengah dia. Okey, cik ambil warna hitam. Awak kena cari titik persilangan bagi simbol Bukit Tinggi. Tak keluar pula. Sekejap. Contoh ini adalah titik tengah dia. Titik persilangan dia lah maksud dia. Okey, cikgu tak garis betul sebab pakai pen ni kan. Okey, so awak gariskan. Okey, bila awak dah jumpa titik tengah, okey awak gariskan sampai habis. Ni pun awak gariskan bila awak dah jumpa titik tengah dia. Okey, tak lawa pula. So, bila awak dah sampai titik tengah sini, awak gariskan dekat bawah ni, awak akan nampak 4. So, jawapan awak 214. Garisan utaraan 18. Okey, awak kira 1, 2, 3, 4, 5. Garisan dia adalah 5. So, jawapan rujukan grid 6 angka awak adalah RG 214185. Oh. Sebab ini awak kena bagi pada 10 bahagian. So, agak susah sikit lah. Okay? So, faham ke? Faham cikgu? Okay, so nanti kita akan pergi lagi bawah kejap lagi Okay, kita akan pergi yang seterusnya. Okay, mana kejap So, kau tak faham tanya tau. Sebab lepas ni pun cikgu ajar lagi yang ni. Yang ni senang je. Okay, cikgu. Okay. Cikgu, Ya? yang soalan tadi tu, Ya? yang tadi tu, Ya, yang grade 6 angka. grade 6 angka tu, Ya? kalau bila buat garis macam T tu, tapi tak kena pada mana-mana nombor, macam mana pula? Okay, selalunya lah kan. Okay, kalau kita dalam peta, kena nombor. Kalau, maksudnya, kalau contohlah macam awak salah sikit je nombor garisan dia kan. Kalau awak tengok je lah garisan dia dekat-dekat dengan nombor tu. Kan susah sikit kalau online. Kalau bersemuka senang sikit cikgu ajar. Okay, kalau selalunya dalam soalan, dia bila awak letak saja pembaris, okay, awak dah dapat dah kira 10 bahagian tu. Okay, kalau awak lihat, kalau dalam pembaris awak akan ada 1 cm bersamaan dengan 10 garisan lurus tu. So macam tu awak kena tentukan, macam mana awak kena tentukan pada 10 bahagian. Selalunya dalam soalan, dia ada satu soalan macam tu lah atau 2 soalan. Okay. Ini cara dia. Okay. Yang tadi cara cikgu nak bagi gambaran. Yang ini macam mana kita nak cari rujukan grade. Okay. Yang first kali kita nak cari yang ni. Nampak kan? Nampak kan? Nampak. Okay. So yang ni kita nak cari rujukan grade 4 angka. Okay. Selalunya dalam peta topografi macam ni lah. Okay. Dia nak awak kenal pasti apa titik rujukan grade 4 angka bagi Kampung Sungai Hilir Dalam. Ini yang cikgu bulatkan ni adalah Kampung Sungai Hilir Dalam. So awak kena kenal pasti dulu petak dia. Okay, so awak boleh tak bagi kat cikgu apa rujukan grade 4 angka bagi Kampung Sungai Hilir Dalam? Wow, sekejap Cuba tengok dalam peta tu. Macam mana nak tentukan? Saja je cikgu dulu. Baru cikgu ajar sikit-sikit. 24-17 cikgu. Okay. Kat sini kan awak nampak keliru sikit kan? Kenapa awak kata 24? Okay, kejap Sebab dia antara 24 tu dengan Okay, kejap. Okay. RG 2317. Okay, betul Muhammad Azhar. Okay, RG 2317. Okay, sebab apa? Okay, Kampung Sungai Dalam ini berada di kawasan ini. Sebab apa? Sebab ini adalah kampung. Okay, ini adalah Kampung Sungai Hilir Dalam. So, ini adalah cara bacaan dia. So, bila awak dah tahu rujukan grade dia adalah 2317. Ini adalah petak dia. Ini adalah pecahan dia.
Okay, faham tak? Walaupun awak lihat tulisan dia terlepas ke nombor 24, tapi kawasan pertempatan itu kawasan kampung sungai ini masih berada di petak 23. Sebabnya adalah kawasan kampung. Okay, faham tak? Faham. Okay. So next untuk RG 6 angka. Okay. Okay. Rujukan grid 6 angka. Dia nak awak baca rujukan grid 6 angka bagi Bukit Tinggi. Okay. So yang pertama sekali macam tadi cikgu kata, awak kena kenal pasti rujukan grid 4 angka Bukit Tinggi dulu. So kita dapat tahu rujukan grid 4 angka bagi Bukit Tinggi ini, okay, adalah 2118. Faham tak kenapa 2118? Faham cikgu. Okay. Faham Faham. Okay. Kenapa 2118? Okay. So yang kedua. Okay, yang kedua macam biasa, awak kena bahagikan bahagian ini kepada 10 bahagian. Okay. Macam biasa awak kena bagi pada 10 bahagian. Okay. Mula-mula cikgu dah jawab 10 bahagian. Yang seterusnya. Okay. Kedudukan Bukit Tinggi di garisan timuran ialah 214. Manakala garisan utaraan adalah 185. Okay. Kejap cikgu ajar. Cikgu padam balik. Cikgu ambil pen merah lah. Okay. So, ini adalah Bukit Tinggi. Bila awak dah bahagi kepada 10 bahagian di garisan timuran dan awak telah bahagikan 10 bahagian garisan utaraan, awak kena cari titik persilangan bagi bukit. Simbol bukit. So, awak kena gariskan. Awak kena dapat tahulah titik. Contoh garisan dia adalah ni. Ini adalah titik persilangan dia. Okay, nampak tak? Nampak cikgu. Okay, ni tak ada titik persilangan dia. Cikgu tanda kat hitam ni. Okay, titik persilangan dia. Mana ni? Ni titik persilangan dia. Okay. Okay, ni titik persilangan dia. Bila awak dah buat titik persilangan ni, awak akan nampak. So, seterusnya awak gariskan luruslah sampai awak gariskan sampai contoh dapat nombor 4. Okay. So, jawapan dia RG. Okay, timuran ni adalah 21. 21. Okay, nombor berapa yang bersilang ni adalah 4. Okay, yang seterusnya adalah 18. 5. Okay, ini garis. Okay. Ini adalah rujukan grade 6 angka. Faham tak? Cikgu, Ya? ada cara untuk sebut ke? Ke kita main sebut je? Main sebut je. Tapi yang penting awak kena ada simbol dia. Simbol dia mesti ada kena RG 214185. Okey, terima kasih. Okay. Sama-sama. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada, saya dah faham. Oh, okay, dah faham. Okay. Seterusnya, okay, ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. So, macam tahun lepas pun awak dah belajar kan simbol-simbol ni? Ke belum? Dah. Dah kan? Okay. Cuma kalau tingkatan 2 ni macam ada yang lebih je. Ya, ada lebih. Ha. Ada kat sini-sini. Okay. So, kita pergi satu persatu lah. Okay, ciri pandang darat fizikal ni macam biasalah. Awak kena tahu ciri pandang fizikal ni adalah semula jadi. Okay, kadang-kadang ada student cakap, okay, cikgu, kelapa sawit ciri fizikal. Salah, okay. Kelapa sawit memang dia hidup. Okay, tapi kita manusia yang mengusahakannya. So, itu adalah adalah pandang darat budaya. Okay. So, antara ciri pandang darat fizikal iaitu kontur, tasik, sungai, rumput, hutan, paya nipah, paya bakau, paya, okay, dan sebagainya. Okay. Banyak sebenarnya. Okay, form 1 pun banyak. Form 2 pun ada sambungan lagi. Okay, kita ada simbol bukit, kita ada tanjung, okay, kita ada sungai, kuala, lepas tu jeram, teluk dan sebagainya. Okay.
kalau macam untuk budaya pula pun kita akan ada simbol jalan raya. Okey. Kita ada jambatan, kita ada jalan kereta api, getah. Okey, simbol-simbol ni awak dah belajar masa tingkatan 1. Betul tak? Ke cikgu salah? Betul. Betul kan? Cuma masa tingkatan 1 awak dia lebih berfokus simbol titik, simbol garisan. Okey? Cikgu, Ya. stesen trigonometri tu apa? Okey, stesen trigonometri ni adalah stesen yang menentukan aras bukit, aras ketinggian bukit tersebut. Oh, okey. Terima kasih, cikgu. Sama, okey. Kejap. Okey. Sebab apa awak kena tahu kedua-dua simbol pandang darat fizikal, pandang darat budaya, okey? Sebab dia ada kaitan antara satu sama lain, okey? Kejap nota ni. Okey. Nombor 2, okey. Pandang darat fizikal dan pandang darat budaya, okey? Dia ada berhubungkan antara satu sama lain. Okey, contohnya, okey. Pandang darat fizikal sesuatu tanah tinggi sesuai untuk kegiatan pertanian. Okey. Kalau pandang darat fizikal dia darah tinggi pula dah. Tanah tinggi. Okey. Sekejap. Okey, kalau pandang darat fizikal dia tanah tinggi. So, kegunaannya adalah untuk pertanian hawa sederhana. Okey. Pelancongan, pembalakan, menjana kuasa hidroelektrik. Dan pandang darat budaya yang buatan manusia, kita buat tanaman teh, tanaman strawberry, sayur-sayuran, okey. Kita buat kawasan penginapan, okey. Kita akan buat jalan kaki dan juga empangan. Faham tak perkaitan tanah tinggi dengan pandang darat budaya? Faham. Contoh kalau awak pergi kat Cameron, itu Cameron adalah tanah tinggi. Tapi kat kawasan itu ada juga pandang darat budaya. Okey. Yang seterusnya adalah tanah pamah. Tanah pamah adalah fizikal tapi ada juga pandang darat. Okey, sebab dia berkaitan antara satu sama lain. Kat kawasan tanah pamah kita ada tanaman padi, kita ada pertempatan iaitu kampung dan bandar, kita ada jalan raya, landasan kereta api, kita ada sekolah, okey, dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya iaitu kawasan beralun, lembah sungai. Kita sekejap cek padam. Yang ini sekejap lagi cikgu akan terangkan sebab kita akan fokus nanti cikgu lepas cikgu terangkan sikit. Okey, yang seterusnya adalah tanah beralun. Okey, tanah beralun ni adalah macam lebih kurang kawasan tanah pamah. Cuma kawasan tanah pamah dia rata. Kawasan beralun ni adalah kawasan yang mana dia rata, ada setengah kawasan rata, ada setengah kawasan tidak rata. Masa beralun. Okey. Sesuai untuk kawasan pertanian, terutama kelapa sawit dan getah dan juga pertempatan. Sebenarnya kita ada sungai, lembah sungai. Apa budaya yang ada kat lembah sungai? Kita ada padi sawah. Okey. Kita ada jeti. Okey, kita ada pertempatan nelayan dan juga sebagainya. Sama juga pinggir laut. Okey, maksudnya ada perkaitan. Kita ada bina pertempatan dan sebagainya. Paya pun sama. Kita akan jalankan untuk padi sawah, tali air untuk mengairi kawasan penanaman. Okay. Saliran juga kita gunakan untuk kita bina saluran paip air. Okey. Kalau tumbuh-tumbuhan semula jadi ni selalunya kita akan gunakan untuk kem pembalakan. Dan juga ada juga pertempatan. So ada jalan laluan pejalan kaki untuk pelancong. Ini untuk pengetahuan awak aja. Sebab apa kita kena tahu perkaitan antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya untuk kita tafsir peta. Okey. Ya, ada soalan ke tu? Tak ada, cikgu, tak ada. Tak ada. Okey. Okey, ini adalah cara mentafsir peta topografi. Okey. Susah ke peta topografi ni? Tak, senang je. Oh, senang je. Okey, awak jangan risau. Awak jangan risau sebab pentingnya awak nak tahu tafsir peta topografi ni adalah awak nak tahu apa aktiviti ekonomi yang dijalankan, apa pekerjaan dia. Itu penting untuk awak tahu tafsiran peta topografi. Tapi dalam soalan, dia takkan ada suruh awak buat esei
mentafsir peta topografi. Okay. So, kita akan seterusnya. Okay. Macam mana kita nak mentafsir peta topografi, iaitu yang pertama, bagi memahami hubung kait antara pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya, kita perlu mentafsir peta topografi. Macam soalan peperiksaan akhir tahun ke pertengahan tahun, dia akan bagi satu peta dan dia akan bagi soalan kebat. Okay? Apakah aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan peta? Okay, so awak kena tahulah, awak kena tafsirlah kalau ada banyak kelapa sawit, ada banyak kawasan getah. So, aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti pertanian. Okay. Lepas tu ada lagi soalan kebat. Okay. Mengapakah, mengapakah kawasan peta mempunyai mempunyai tanaman seperti kelapa sawit, padi sawah, kenapa? Maka awak katakan sebabnya adalah mempunyai sistem saliran atau pengairan yang bagus. Kat situ dah pentingnya awak mentafsir peta. Okey, faham tak? Okay. Faham. Soalan kedua. Perhatikan peta topografi di bawah ini dan ikuti langkah-langkah mentafsir peta tersebut. Okey. So, kita lihat. Okey. Kat peta ni, itu adalah peta Pekan Ehsan. Okey. So, peta Pekan Ehsan ni, kejap cikgu padam. Gangguan. Kejap cikgu ambil. Okey, kaji pandang darat fizikal dan pandang yang pertama sekali, okey, awak kena kaji pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya dari segi taburannya. Okey, kaji hubung kait antara aspek pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya. Yang pertama sekali, awak kena kaji dulu, okey. Kita ada tanah tinggi, okey, kat sini dia ada rujuk kita ada kawasan tanah tinggi. Lepas tu kita ada juga kawasan tempat ibadat iaitu masjid. Kita ada ladang, okey. Lepas tu nombor 2 awak kena perhatikan tajuk peta. Tajuk peta adalah Pekan Ehsan. Okey. Yang seterusnya, okey. Seterusnya macam biasalah kita ada petunjuk. Okey, kita ada petunjuk, kita ada skala dan juga kita ada arah mata angin. Pentinglah. Okey. Ini adalah ciri lengkap untuk peta topografi. Okey, cara-cara kita nak baca adalah langkah-langkah mentafsir peta topografi. Yang pertama, perhatikan peta secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Okey. Yang kedua, kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta. Okay, yang ketiga, kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Dan keempat, tafsirkan peta topografi tersebut menggunakan maklumat dan bukti yang terdapat dalam peta. Okay, ini susah sikit lah, okay? Tapi tak apa, kita pergi susun, okay? Okay. Ya, ada tanya ke? Okay. First sekali awak kena tahu cara nak buat tafsiran peta topografi adalah awak kena tahu apa tajuk peta. So tajuk petanya adalah Pekan Ehsan dan sekitarnya merupakan kawasan tanah pamah. Okey. Kat sini kejap cikgu tunjuk. Pekan Ehsan. Okey, Pekan Ehsan adalah kawasan tanah pamah. Sebab apa kita kata tanah pamah? Sebab kat kawasan ini, okey, kita ada kawasan kelapa sawit, kita ada getah, kelapa, okey. So, adalah Pekan Ehsan kat sini. Okey. Mana Pekan Ehsan ni? Ini Pekan Ehsan. Okay. Yang seterusnya. Okey. Terdapat sebuah bukit iaitu Bukit Ria, iaitu di RG 188451. So awak kena bagi tahu juga ada Bukit Ria. Okey, Bukit Ria dekat sini. Okey. Okey, kita letak di RG berapa. Itu cara nak tafsir peta lah. Okey. Payahlah kalau online ni, kalau ada buku teks dekat awak senang sikit. Okey.
Okey. Kan hilang pula dah. Sekejap. Sekejap Cikgu padam. Sikit. Okey. Terdapat sebuah bukit iaitu Bukit Ria di bahagian barat laut peta. Okey, so awak ingat tak kedudukan arah mata angin? Okey, cikgu buat ulang baliklah arah mata angin. Penting kadang-kadang dia kata, okey apa dari mana-manakah arah air sungai mengalir? Okey, so awak kena tahu lah. Okey, sini utara, timur, selatan, barat. Sini timur laut, sini barat laut, sini barat daya. Ini adalah tenggara. So kena ingat, wajib ingat. Okey. Yang seterusnya. Okey, sebab apa dia kata barat laut? Awak lihatlah peta di atas, okey. Peta ni, okey, peta yang ini. Okey. Bukit Ria berada di barat laut. Okey. Seterusnya. Sungai Ehsan, okey, mengalir dari arah barat ke timur menuju ke laut. Dari arah barat ke timur. Okey, kita lihat sungai dari arah barat ke timur. Okey, ini adalah sungai. Okey. Awak lihat sungai. Ini adalah sungai. Ini Sungai Ehsan. Okey, ni yang cikgu point ni adalah Sungai Ehsan. Dia mengalir daripada barat ke timur menuju ke laut. Okey, sini barat, dia mengalir ke timur. Okey. Okay, next. Payahnya lah kalau dalam ni. Sekejap. Okey. Saliran yang buruk di kawasan daratan terdapat berhampiran dengan muara sungai. Sebab apa? Muara sungai adalah kawasan antara sungai dengan laut. So, dia punya kadar, kat situlah berlakunya banyak pembedapan sebab tidak berlakunya arus air sungai yang kuat. Okey. Kawasan ini ditumbuhi dengan paya air masin. Hutan di kawasan tanah tinggi berpotensi untuk dijadikan kawasan tandahan dan sesuai dijadikan kawasan pembalakan. Okey, yang ni tak penting sangatlah tapi untuk pengetahuan awak. Okey. Benteng dibina antara kawasan paya dengan kawasan penanam padi untuk menghalang air masin daripada masuk ke kawasan sawah padi. Air masin ia tak sesuai untuk kawasan penanaman padi. Okey. Padi ditanam di utara dan selatan Sungai Ehsan kerana di kawasan ini terdapat bekalan air yang berpunca dari Sungai Ehsan. Okey. Kita rujuk peta. Dia kata padi ditanam di utara dan selatan Sungai Ehsan. Okey, kita lihat. Ini adalah kawasan sungai. Okey. Ini adalah padi. Sebab apa kata utara hingga kawasan selatan. Maksudnya kat sini lah. Dia tanam di sepanjang sungai. Okey, sebab sungai dia mengairi kawasan Penah. Nama Sungai Ehsan ni dia memberi sumber air kepada kawasan padi di kawasan peta. Okey. Next. Siap. Misalnya macam ni. Okay, next. Getah dan kelapa sawit ditanam di kawasan bersaliran baik. Okey. Pertempatan dibina di ladang merbau bagi menyediakan perumahan dan sungai untuk pekerja ladang. Okey. Pesawat di Kampung Mas dan juga Kampung Ehsan membina pertempatan di sepanjang sungai. Sebahagian besar daripada penduduk di kawasan peta bekerja sebagai pesawah, pekerja ladang dan penoreh getah. Okey. Lepas pada awak terangkan ciri-ciri fizikal yang ada sungai, bukit, lepas tu awak terangkan terangkan pada peta. Okey, kita pada peta ni, okey, kita jalankan, okey, ada penanaman kelapa sawit, getah. Okey, ini adalah simbol kelapa sawit. Ini adalah simbol getah. Dan ini adalah simbol kelapa. Beza ya. So, ada penanaman ni. So, ada wujudnya ladang. Ladang ni adanya wujudnya pertempatan dan juga sekolah. Okey.
Lepas tu ada juga awak boleh kata okey, awak lihat kat sini ada kawasan pertempatan. Kawasan pertempatan berkelompok iaitu di Pekan Ehsan. Manakala ada kawasan pertempatan berjajar. Okey, pertempatan berjajarnya iaitu di kawasan Kampung Ehsan dengan kawasan Kampung Mas. Kenapa berjajar? Sebab mereka memilih pertempatan di sepanjang Sungai Ehsan. Okey, next. Okey. Pertempatan nelayan dibina di pantai berpasir di Kampung Jertih. Okey. So, bila awak lihat, okey, dekat dalam kawasan peta ni kita ada kawasan pantai. Okey, kawasan pantai ni ada apa? Okey, awak kena jelaskan. Okey, ada pertempatan ke dan sebagainya. Okey. Lokasi pertempatan ini memudahkan nelayan pergi ke laut untuk menangkap ikan kerana ada kemudahan jeti. Okey, jeti ni untuk pendaratan bot nelayan. Okey, Pekan Ehsan merupakan pertempatan utama di kawasan ini. Pertempatan ini dilengkapi dengan kemudahan awam seperti sekolah, pejabat pos, dispenseri ataupun klinik. Selalunya kalau kawasan macam kawasan ladang ke, kita tak panggil klinik, kita panggil dispenseri. Okey, jalan raya merupakan jalan pengangkutan utama di kawasan ini. Tanah pamah yang rata memudahkan pembinaan jalan raya dan pertempatan. Okey. Maksudnya tafsiran peta topografi ni awak kena tafsirkan apa sahaja yang ada dekat peta ini. Contohnya, okey, kalau kawasan ni adalah kawasan yang cikgu lorekkan ni adalah kawasan pantai. Okey, apa yang ada kat kawasan pantai ni adalah ini. Okey, yang cikgu bulatkan ni adalah, okey, kalau awak tak faham awak boleh rujuk kat petunjuk. Okey, ini adalah jeti. Okey, jeti ni untuk kawasan pendaratan. So, awak dulu tengok balik. Okey. Dekat kawasan pantai ni ada apa? Ada kawasan pertempatan. Ini awak boleh katakan sebagai kawasan pertempatan berjajar. Iaitu di kawasan Kampung Jertih. Okay, maksudnya apa sahaja simbol yang ada dekat dalam peta ni awak kena tafsirkan. Okey, boleh ke? Boleh cikgu. Tak faham ke? Kalau tak faham tanya ya. Tafsiran peta ni bila ada soalan senang sebenarnya untuk cikgu ajar awak. Kalau online ni macam ni lah, cikgu terpaksa macam ni lah. Kali sana, kali sini. Okay. So, rasanya tak ada dah. Okay, rasanya last lah. Tak ada dah. Okay. Itu sahaja untuk bab 2. Ada soalan ke untuk bab 2? Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada. Yes. Ada. Okey, kalau tak ada, okey, kejap lagi cikgu akan bagi nota untuk awak. Kenapa senyap? Tak nak nota? Okey je. Nota awak sikit je, kejap lagi cikgu bagi pada grup awak. Lepas tu, kejap cikgu tengok ada tak, cikgu tengok kejap je, apps ni ada tak latihan untuk awak. Sekejap ya. Ada soalan ke untuk bab 2 ni? Secara ringkas sebenarnya bab 2 ni dia apa ha ni? Kenapa Safia Balkis awak Kenapa? Okey, kejap. Okey, cikgu tengok tingkatan 2. Bab peta topografi. Sekejap ya. Cikgu tengok ada tak soalan. Kejap. Macam awak ni. Okey. Adalah soalan. Okey, boleh tak awak jawab soalan ni tapi awak tak perlu salin soalan pun. Just kita macam soal jawab antara, maksudnya cikgu bagi soalan, awak tandakan, awak tulis jawapan je. A ke B ke C, lepas tu awak boleh semak. Boleh? Boleh. Boleh, cikgu? Macam ala-ala kuis sikit lah. Kan? Boleh, tak ada masalah ya? Okey.
Ada pen ke dah? Tak payah tanya soalan, just kita macam kuis sikit lah. Cikgu. Okay. Dah sedia dah? Dah. Oh, semangat awak ya. Okay, cuba awak tengok peta ni betul-betul. Okay. Peta ni kita ada simpang, kita ada, kejap cikgu tunjuk. Pen, active whiteboard. Kejap. Dah. Okay, cuba awak tengok peta ni betul-betul. Dalam masa berapa saat je cikgu bagi peta ni. Okay. Tempat yang sesuai, okay soalan dia, soalan pertama. Tempat yang sesuai untuk, okay. Tempat yang sesuai sekali dibangunkan untuk tujuan pelancongan ialah yang bertanda. Okay, ni tanda dia. Okay, sama ada tanda 1, 2, Cikgu, ya. nak cakap jawapan ke ataupun nak tulis jawapan lepas tu baru cakap? Awak tulis jawapan dulu, pasal ni kita semak. Baiklah. Okey. Okey, awak lihat tempat yang sesuai sekali dibangunkan untuk tujuan pelancongan ialah bertanda mana? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4? Okey, ini pilihan jawapan dia. Okey. 1, 2, 3 atau 4. A 1, B 2, C 3, D 4. Dah? Dah. Okey, dah. Nampak 1, 2, 3. Okey. Soalan yang kedua. Okey, awak tengok peta topografi ini. Antara berikut, manakah ciri pandang darat fizikal yang terdapat di 2275? Okey, rujukan grid 2275. Sekejap. Rujukan grid 2275. Ni 2 kat sini. Tak ada apa-apa pun cikgu. 2275 tak ada. Ciri pandang darat fizikal. Ada. Ada apa? Ni apa ni bentuk yang cikgu lukis ni apa ni? Bentuk apa ni? Kontur. Ada tak? Ada kontur. Lagi tengok. Sungai. Sungai. Okay, so tulis jawapan dia. A 12, B 14, C 13, D 34. Cikgu, C23 dah. Betul-betul. C 23, D 34. Pilih-pilih. Okey, dah? Dah. Okey, dah. Nanti semak jawapan awak. Okey. Lagi semak last sekali kita semak. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Sekejap, cikgu padam dulu. Soalan ketiga, okey, apakah kegiatan yang boleh dijalankan di kawasan hutan? Okey, apa kegiatan yang kita boleh jalankan kat kawasan hutan? Fikir. Macam soalan hebat lah kegiatan yang boleh dijalankan di kawasan hutan. A. Pelombongan, B. Pembalakan, C. Perindustrian, D. Perniagaan. Okey dah? Cikgu, apa tadi? Dah. Apa tadi cikgu? A. Pelombongan, B. Pembalakan, C. Perindustrian, D. Perniagaan. Cikgu, dia kena pilih satu je ke boleh macam pilihan jawapan? Satu je. Oh, okey. Nampak tak? Nampak kan yang cikgu share ni? Nampak. Okey. Pilih. Okey dah?
Dah. Okey, awak lihat peta ni betul-betul. Okey. Lepas tu cikgu bacakan soalan. Okey. Penanaman kelapa dalam peta dijalankan secara. So, peta ni simbol kelapa ni adalah ini simbol kelapa. Sekejap cikgu lukislah. Simbol kelapa macam ni. Okey, ini adalah simbol kelapa. So, penanaman kelapa dalam peta dijalankan secara, okey, lihat peta. A, secara kebun kecil. B, secara ladang. C, besar-besaran. Dan D, terancang di tanah rancangan. Okey, kawasan ni. Kawasan kelapa. Ni kelapa, ni kelapa. Okey, adalah secara kebun kecil ke? Secara ladang ke? Okey. A, kebun kecil. B, ladang. C, besar-besaran. D, terancang di tanah rancangan. Okey, dah ke? Okey, ni cikgu beritahu. Dah Okey, next. Soalan nombor 4. Okey. Apakah ciri fizikal yang terdapat dalam petak segi 4 grid 4566? Okey, kita tengok. Dia nak ciri fizikal 4566. 4566. Okey, so sini adalah 4566 di sini. Yang cikgu merahkan ni. Okey. So, apa ciri fizikal dia? Okey, A, pantai. B, Bukit Lajar. C, Kampung Lajar. D, sungai. Okey, dah ke jawapan? Dah cikgu. Okey, kejap Cikgu kena contoh ni pilihan jawapan cikgu lah. Okey. Jangan adalah. Kejap So, soalan nombor berapa sekarang ni 6. 6 4. Oh, 6 Okey. Soalan nombor 6. Okey. Petak 4 grid. Okey, pada petak segi 4 grid manakah tidak wujud pertempatan? Yang tak ada pertempatan langsung. Okey, awak tengok. Tak ada pertempatan langsung. Okey. A 666 A ni di sini. Kejap, cikgu tandakan. A adalah A sini. A. Okey, ni B. Okey. C. Enam 43. Nampak ke? Okey, C. Okey, ni C. Dan D adalah 67. Okey, 6645. 6645. Okey, ni D. Pilih yang tak ada pertempatan langsung. Rasa nampak kan? Nampak? Nampak cikgu? Nampak? Okey. Nampak. Okey, contohlah jawapannya. Okey. So, kita pergi nombor 7. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan ciri budaya? Okey. Yang betul-betul ciri budaya. Okey, dah? A, rumput. B, padi. C, lalang. D, buluh. Dah?
Dah. Okey. Dah. Okey, soalan nombor 8. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi pembinaan jalan kereta api dalam peta topografi di atas? Okey, ni jalan kereta api ni. Okey, yang cikgu tandakan ni adalah jalan kereta api. Apa faktor yang menyebabkan wujudnya landasan kereta api di kawasan peta ni? A. Saliran. B. Bentuk muka bumi. C. Penduduk. D. Tumbuhan semula jadi. Okey, fikir. Dah? Okey, sampai nombor... Cukuplah kau cikgu rasa latihan. Sampai nombor 8 je latihan awak. Boleh? Boleh. Okey. Sekejap ya. Sampai nombor 8. So kita semak lah. Yang ni cikgu tanda-tanda. Sebab banyak soalan dia sampai 20. Kesian kat awak. Kat pukul 1 dah tak makan lagi ke dan sebagainya. Kejap ya cikgu tanda. Cikgu tak main. Ini cikgu main tanda je. Kalau ada masa nanti cikgu print untuk awak. Okey. So untuk bab 2 ni ada soalan. Kalau tak ada soalan, tak apa. Kalau ada soalan, okey, awak boleh PM cikgu lah kalau tak faham ke dan sebagainya. Okey, cikgu. Okey, sekejap Biasalah. Sekejap. Ni cikgu bantai awak jangan kejut pula. Sekejap. So tahun lepas siapa ajar awak geografi, cikgu lupa lah. Cikgu Anisah Ya. Sekejap Kita semak. Okey. Okey, so awak lihat. Okey, untuk soalan 1, jawapan dia adalah... Okey, kita lihat soalan dia. Awak tandakan. Okey. Soalan 1, jawapan dia A. 1, betul? Betul. Okey. Soalan nombor 2, Saya salah. salah. Tak apa. Kita cuba lagi. Okey. Soalan nombor 2, jawapan dia D. 3 dan 4 iaitu sungai dan kontur. Okey. Nombor 3, okey. Jawapan dia B. Pembalakan. Okey, kegiatan pembalakan kita jalankan di kawasan hutan. Okey. Nombor 4, okey. Nombor 4, kebun kecil. A. Kenapa kebun kecil? Sebab kalau dia katakan ladang, dia akan tulis ladang apa. Kalau Cikgu. tanda, ya? Tapi dalam peta tu kelapa merata-rata. Sebab tu kejap. Memang dia merata-rata tapi dia bukan dijalankan secara awak jawab apa jawapan awak? C. C, besar-besaran. Okey, kalau besar-besaran selalunya kita ada tanah rancangan dan juga ladang. Okey. Sebab apa kita katakan kebun kecil? Okey. Awak nampak tak pertempatan ni? Oh, nampak. Okey, nampak tak? So okey, pertempatan ini adalah pertempatan jenis berselerak. Okey, so bila pertempatan jenis berselerak selalunya, okey, kawasan ini berada di kawasan kebun kecil atau kawasan di mana penduduk dia menjalankan aktiviti pertanian. Okey, secara maksudnya macam kat kampung, okey, dia bina rumah kat situ, belakang tu kawasan kebun. Sebab tu dikatakan kawasan berselerak. Okey, faham tak? Faham. Dia bukan maksud dia macam ladang dan sebagainya. Okey, sebab kita ada kita ada kelapa, kita ada rumah. So maksudnya itu adalah kebun kecil. Okey, so soalan nombor seterusnya, nombor 5, jawapan dia Bukit Lajar. Betul tak? Yang tak ada pertempatan langsung adalah Bukit Lajar. Okey. So, nombor 6, jawapan dia B. Okey, dah semak dah jawapan awak nombor B? Dah.
Dah. Okey, nombor 7 jawapan awak adalah B, padi. Dan nombor 8 jawapan awak adalah bentuk muka bumi. Okey. So ada okey, ada apa pertanyaan? Cikgu, Ada. Ya? apa jawapan nombor 5 tadi? Jawapan nombor 5. Nombor 5 tadi, kejap cikgu tengok. Abi Abi, Bukit Lajar. Okey. Dapat? Dapat. Okey. Okey, so tamat dah untuk apa? Untuk kali ini, untuk bab ini. So lepas ni cikgu akan bagi nota. Okey, nota tu awak boleh print, awak boleh salin, tak ada masalah, janji awak ada nota, okey? So kalau tak ada soalan lagi, okey. Sekejap. Cikgu nak tutup sharing ni. Mana ni? Cikgu. Ya? Cikgu dah ambil kedatangan ke? Sebab cikgu automatik kat sini dah ada. Oh, okey. Okey. So cikgu stop sharing. Okey, kalau macam cikgu tak dapat kenal pasti, nanti cikgu masuk dalam grup awak lah, okey? Kadang-kadang ada yang guna email selain email MOE kan, tak dapat kenal pasti. Okey, so kalau ada ada soalan, tak ada dah? Okey, ada. Ada cikgu. Lapar ke? Ya. Nausianya. Okey. So so kita jumpa next week insya-Allah. Okey. So terima kasih kerana join kelas ni walaupun macam ada tak faham ke dan sebagainya. Kejap cikgu nak ambil gambar. Kejap cikgu nak ambil gambar. Kejap. Saya tak boleh buka kamera buat masa ni, cikgu. Okay, so jumpa next week. Okay, buat nota. Okay, kalau tak faham tanya cikgu. Okay, so bye. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Bye. Okay, Terima kasih cikgu. sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.